Pada kali ini kita akan membincangkan tentang mukjizat saintifik daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT ke bumi ini, telah meninggalkan kepada umatnya dua perkara. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang pada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah banyak bicarakan tentang mukjizat Al-Quran. Marilah sama-sama kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua juga merupakan mukjizat daripada Allah SWT. Sebab Rasulullah SAW tidak bercakap mengikut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, pada kali ini kita bicarakan dalam bidang mikrobiologi ataupun haiwan-haiwan seni yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ia berkaitan dengan bakteria, virus, fungus yang wujud di merata tempat, cumanya kita tak dapat melihat dengan mata kasar kita. Apa yang saya nak bincangkan hari ini ialah bagaimana terbukti bahawa tanah dapat membunuh kuman. Tanah dapat membunuh kuman. Sebelum ini kita nampak tanah adalah benda yang kotor. Sekiranya terkena pada baju kita, kita rasakan geli, nampak kotor baju ini kerana ada tanah. Namun demikian, secara saintifiknya terbukti bahawa tanah dapat membunuh bakteria. Kita perhatikan dalam kehidupan seharian, masyarakat di dunia ramai yang membelah anjing. Anjing adalah salah satu binatang yang sentiasa menjelihkan lidahnya. Kenapa anjing menjelihkan lidah? Anjing menjelihkan lidahnya kerana itu adalah aktiviti yang beliau lakukan untuk menyejukkan badan beliau, kerana anjing tidak mempunyai liang-liang peluh. Jadi apabila dia menjelihkan lidahnya, dia akan membawa udara sejuk ke dalam seluruh tubuhnya. Dengan aktiviti ini, dia akan dapat menyejukkan badan dia. Bukan dalam keadaan kerana ia termengah-mengah, tetapi memang anjing adalah sentiasa dalam semua keadaan sentiasa menjelihkan lidah supaya dapat menyejukkan badan dia. Namun demikian, anjing yang sentiasa menjelihkan lidahnya menyebabkan kadang-kala air liurnya terkeluar. Yang jadi masalah ialah pada air liur anjing terdapat banyak bakteria dan juga virus. Terlampau banyak kajian-kajian saintifik yang telah pun dilakukan bahawa pada air liur anjing terdapat banyak bakteria dan virus. Antaranya ialah virus rabies yang sangat berbahaya kepada manusia. Rabies adalah sejenis penyakit zoonotik ataupun penyakit yang berpunca pada haiwan yang boleh membawa maut. Rabies menjangkiti haiwan yang berdarah panas, termasuklah juga manusia, melalui gigitan yang dilakukan oleh pembawa rabies. Sekiranya anjing yang membawa rabies ini, sebab dalam air liur anjing terdapat bakteria, dapat virus rabies. Sekiranya seorang itu digigit oleh anjing, kemungkinan besar untuk ia berjangkit kepada manusia virus rabies ini adalah terlampau tinggi. Oleh itu, sekiranya ada seorang yang digigit oleh anjing, jangan ambil ringan. Pergi berjumpa doktor secepat mungkin agar dapat mencegah merebaknya virus rabies ini pada tubuh manusia. Namun demikian, satu perkara yang menarik, anjing suka hidup bersama dengan manusia, dan kadang-kala dia menjilat bekas-bekas makanan ataupun air liurnya jatuh di beberapa tempat sekitar manusia. Oleh kerana pada air liur anjing ini terlampau banyak bakteria, cumanya kita tidak nampak bakteria ini. Ia boleh menjangkiti manusia dan ia boleh mendatangkan bahaya kepada manusia. Namun kebesaran Allah SWT, Allah menjadikan tanah sebagai ejen
untuk menghapuskan bakteria-bakteria yang wujud, terutamanya yang keluar daripada air liur anjing ini. Kajian yang dilakukan oleh saintis Jepun, Dr. Oya bersama dengan 2 orang rekannya, di mana beliau membuktikan bahawa tanah liat mampu bertindak sebagai antibakterial dan juga antifungus. Berarti tanah liat mampu untuk membunuh bakteria-bakteria dan juga fungal yang boleh merosakkan ataupun memberikan kemudaratan kepada manusia. Ayan-ayan yang wujud dalam tanah mampu untuk mencegah aktiviti bakteria, terutamanya bakteria jenis E. coli dan juga S. aureus. Kajian beliau ini telah pun diterbitkan dalam jurnal saintifik. Kemudian Dr. Kit Morrison bersama dengan 2 orang rakannya juga membuktikan fakta yang hampir sama, di mana beliau menjelaskan bahawa tanah liat mempunyai beberapa mineral seperti ferrum yang dapat mencegah berlakunya perebakan ataupun penyebaran bakteria, terutamanya bakteria yang berkaitan dengan E. coli dan S. aureus. Dan apabila terdapatnya bakteria ini kemudian diletakkan tanah liat, Kit Morrison mendapati bahawa kedua-dua bakteria ini tidak boleh hidup dan tidak boleh membiak di kawasan yang ada tanah liat. Ini satu penemuan yang cukup menakjubkan. Demikian juga penemuan yang dilakukan oleh Jeffrey Hakim daripada Fakulti Kedoktoran di Universiti Pertanian Bogor, di mana beliau mendapati bahawa pada air liur anjing terlampau banyak bakteria-bakteria yang wujud. Namun demikian, beliau membuktikan bahawa tanah boleh digunakan untuk mencegah perebakan ataupun menyekat merebaknya bakteria yang disebabkan oleh air liur anjing yang terkena pada bekas-bekas makanan, ataupun bekas-bekas makanan ini boleh dibersihkan daripada bakteria dengan menggunakan tanah. So mana-mana bekas yang telah pun dijilat oleh anjing boleh dicuci dengan menggunakan tanah. Dan uniknya, dapatan yang beliau temui ini, jumlah bakteria yang tinggal akan berkurangan berkadaran dengan jumlah pembasuhan. Semakin banyak dibasuh, semakin kuranglah jumlah bakteria yang ada pada bekas tersebut. Dan beliau mendapati bahawa kadar optimum di mana bekas tersebut akan bersih daripada bakteria sekiranya ia dicuci sebanyak 7 kali, yang satunya bercampur dengan tanah. Subhanallah. Bukankah penemuan ini selari dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, tahuru ina'i ahadikum, sucikanlah bekas salah seorang kamu, idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Tuhuru ina'i ahadikum, bersihkanlah bekas-bekas seorang kamu apabila seekor anjing menjilat bekas tersebut, dan hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, dan basuhan yang pertama hendaklah dilakukan menggunakan tanah. Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini 1400 tahun yang lalu, di kala mana orang tidak tahu bahawa dalam air liur anjing terdapat banyak bakteria-bakteria, dan tidak dapat dibuktikan secara saintifik bahawa tanah dapat membunuh bakteria, virus dan juga mencegah fungus daripada merebak. Namun pada abad ini, penemuan-penemuan saintifik yang cukup menakjubkan yang ditemui oleh para saintis membuktikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, bahawa hendaklah dicuci bekas yang dihisap, bekas yang telah pun dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali, dan yang pertama dicuci dengan tanah, di mana tanah dapat membersihkan bakteria yang terdapat pada bekas tersebut.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukankah ini bukti mukjizat saintifik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benar apa yang Allah sebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tak bercakap ikut hawa nafsu baginda, melainkan ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.